Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita dalam slide yang terkini, iaitu mentafsir penyerta kewangan menggunakan nisbah asas. Sambungan daripada nisbah asas yang sebelum ini, kita hanyalah belajar tentang analisis nisbah untung. So hari ini kita akan belajar dua lagi nisbah asas. Okey, kita bergerak ya. Okey, ada dua jenis nisbah asas. Cikgu dah tinggalkan bulat dekat situ, bermaksud ada dua perkara yang kita akan belajar hari ini. Kita dah belajar nisbah untung, okey, iaitu untuk mengukur keuntungan. Yang hari ini kita akan belajar tentang analisis nisbah kecairan. Apa itu analisis nisbah kecairan? Okey, dengar betul-betul ya. Nisbah kecairan ni kelas, dia merujuk kepada keupayaan syarikat untuk menukarkan aset dia ke dalam bentuk tunai dalam tempoh yang singkat untuk membayar hutang. Itu adalah kecairan. Maksudnya apa aset yang boleh dicairkan? Dicairkan iaitu ditukarkan ke dalam bentuk tunai dalam kadar yang segera bagi menyelesaikan hutang. Itu yang kita nak tengok dalam analisis nisbah kecairan. Bermaksud semakin tinggi nilai nisbah, semakin baguslah. Itu maksud dia. Okey, next. Kita juga akan lihat analisis nisbah kecekapan. Okey, iaitu apa ini kecekapan? Menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam satu tahun untuk mengukur keupayaan firma itu syarikat lah, ya, menjual barangnya dalam tempoh tertentu. Okey, maksudnya kat sini pusingan stok tu apa kelas? Okey, kamu tahu stok kan? Stok yang kita simpan sebelum dijual, ataupun stok tu yang kita simpan untuk dijual. Bukan yang dijual tapi stok untuk cover barangan jualan. Okey. Seberapa kerap kita membeli barang untuk disimpan sebagai stok. Itu dia. Seberapa kerap kita pusing ganti stok, iaitu menggantikan stok yang ada dalam gudang. Jual, beli baru, ganti yang lama. Jual, beli baru, ganti yang lama. Itu kita panggil sebagai pusing ganti stok. Okey. Kalau pusing ganti stok ni berlaku dengan kerap, semakin baguslah. Kalau nombor dia rendah ataupun digit dia rendah daripada tahun sebelumnya, bermaksud stok tidak terjual. Kalau stok tu, kalau nilai ataupun dia punya nisbah itu tinggi, berapa kali terjual, maka baguslah pengurusan stok kamu. Tapi kalau nisbahnya kecil, bulan ni 2.4 kali, 2 kalilah. Bulan depan jatuh sekali je kita beli stok, ganti stok yang lama. Bermaksud tidak cantik, tidak bagus. Kenapa? Kenapa stok? Kerana stok itu lambat dijual. Maksudnya jualan tidak berlaku dengan baik. Itu maksud dia. Harap faham lah. Okey? Kalau faham kita teruskan. Okey? Kita pergi ke slide berikutnya, iaitu analisis nisbah kecairan. Okey, analisis nisbah kecairan. Okey, ni okay, ini tajuk. Hari tu kita belajar nisbah untung. Hari ini cair. Tapi tajuk besar nisbah asas. Okey. So, apa itu analisis nisbah kecairan? Sudah cikgu cakap tadi, iaitu keupayaan syarikat untuk menukarkan ke dalam bentuk tunai. Okey. Alright, now kita masuk kepada kecekapan. Okey, tadi kecairan. Okey, yang ketiga, yang kedua, yang ni yang ketiga, kecekapan. Okey, kita dah belajar untung, untung, nisbah untung. Kita dah belajar cairan. Kita dah belajar net. Yang sekarang ni kita belajar kecekapan. Kita dah belajar peratus margin untung bersih, macam-macam lah. Okey, ada 3 je. Jangan lupa. Alright. Okay. Analisis nisbah kecekapan. Apa itu dia? Maksud analisis nisbah kecekapan. Ini dia. Okey. Menentukan kecekapan pihak pengurus. Now, cikgu pergi kepada, masih lagi analisis kecekapan, tapi kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan pusing ganti aset. Tadi stok. Kali ini aset. Okay, now. Pusing ganti aset adalah kecekapan perniagaan dalam menggunakan aset untuk menjana jualan. Perniagaan dalam menggunakan aset-aset perniagaan. Apa aset-aset perniagaan? Mesin. Aset lah, mesin. Jentera. Aset lah tu. Okey, konklusi hari ini. Ya. Kita ada belajar analisis kecairan. Kita belajar analisis kecairan.
Okey. Tengok ni. Last. Alright, itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, teruskan perbanyakkan latihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua.